Hello everyone, welcome back again with me Rizal Firdaus. Jadi pada video ini akan mereaction sebuah video dari channel Indonesia Elite Group, di mana videonya berjudul Pecah Ingin Jadikan Indonesia Barometer, Cina dan Malaysia Ikut Ngamuk. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Bahawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Fuck you. Malaysia kebingungan buat peraturan sendiri, malah shock sendiri. Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang hal yang satu dua hari ini yang memberikan impak yang besar, dan sebagaimana yang saya amat kecewa dengan kenyataan, bukan saja kenyataan menteri tetapi juga dengan kenyataan yang berhormat Raup sebentar tadi, kerana papan tanda yang dicetuskan oleh yang berhormat Menteri Motek baru-baru ini, yang mana saya sangat mengagumi yang berhormat Menteri Motek. Timbalan Menteri pun saya kagum juga, dan saya terkejut apabila yang berhormat Menteri mendakwa tindakan di BKL untuk pastikan golongan peniaga di negara ini patuh undang-undang dengan mempamerkan papan tanda yang menggunakan bahasa kebangsaan akan mempengaruhi keputusan pelancong untuk melawat Malaysia dan membantutkan daya saing negara kita di pasar negara luar. Ini adalah kenyataan yang tidak benar. Kerana apa? Dan memalukan sebagai Menteri Pelancongan Seni Budaya sepatut mengangkat budaya kita dan mempertahankan sebagaimana saranan yang berhormat. Saya minta maaf, saya tak ada ni. Duduk, tak payah nak celah. Dan Sultan Selangor dah arahkan untuk tanggalkan papan tanda tulisan Cina Berita Harian 19 November 2018. Dan sebab inilah tak usahlah yang berhormat Menteri buat drama dan memetik agenda perkauman. Sebenarnya yang berhormat Menteri sebenarnya yang membakar 3R di dalam dan juga di dalam luar negara, dan hanya untuk menghalalkan papan tanda yang tidak patuhi undang-undang. Ini sangat tak betul. Macam mana saya nak kata dia buat drama? Malah kenyataan yang berhormat Menteri ini sangat bahaya dan boleh kita katakan sebagai kenyataan 3R, dan ianya seolah-olah merendah-rendahkan pelancong daripada negara China. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Sebab itulah saya rasa, masih tanah pelancong daripada negara China tak heran pun dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai, mereka masih lagi boleh melawat. Dan sebab itulah saya minta supaya KFC yang berhormat Menteri ini kita tukar. Betul lah. Dia cakap Indonesia dengan dengar dulu point order, dengar dulu. Point order. Duduk. 36-12. Kamu pun duduk. Masih tanah baru buat satu pihak meliukan dewan. Saya minta kerajaan ahli-ahli yang berhormat Kampa, apa lagi? Point order. Kejap lagi. Bagi Masjid Tanah selesaikan dulu. Kejap lagi boleh. Point order. Duduk dulu, dengar. Di bawah kita 36 Saya dengar. Bahawa garis panduan KPKT memang dibenarkan bahasa Cina, bahasa Tamil. ahli-ahli yang berhormat, saya bagi yang berhormat Masjid Tanah untuk gulung dulu. Nanti saya bagi yang berhormat Kampa untuk raise point of order. Dan yang berhormat Pendang, saya tak bagi laluan. Sila duduk. Sebab itu yang berhormat Pengerusi, saya suka mencadangkan kepada Kerajaan Madani ini, mintalah tolonglah tukarkan yang berhormat Menteri Pelancongan ni kepada Menteri Penguatkuasaan, ganti Menteri KPDN pun tak apa. Biar dia pergi rate dan sebagainya. Dia memang sesuai untuk bahagian penguatkuasaan. Sebab apa yang dinyatakan, sebagaimana yang papan tanda tu, Sultan Pahang pun dah arah turun papan tanda tulisan Jawi di Pahang pada tahun 2020. Ini semua arahan naikkan arah papan tanda tulisan Jawi di Pahang. Dan sebab ini semua adalah arahan yang di Pertuan Agong Sultan yang patut kita hormati. Adakah ini kita nak jadikan sebuah kementerian yang patut mengangkat budaya
Ya, mengangkat budaya kita, seni budaya, lambang negara kita yang harus kita pelecehkan. Dan sebab itulah saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri supaya tarik balik apa juga kenyataan yang telah pun dilakukan, supaya kita benar-benar menjadi pejuang seni dan budaya. Dan saya harap Yang Berhormat saya harap ianya dapat membantu dan tak usahlah kita mempelekehkan pelancong-pelancong daripada luar negara. Peraturan Malaysia sebenarnya sudah jelas, namun perancangannya dibuat secara tidak matang dan tidak teliti memperhatikan aspek masa depan bangsa Melayu. Oleh sebab itu, tidak heran apabila sekarang mulai bermunculan isu yang mengarah pada kepentingan etnis. Di saat sekarang, warga asing semakin membanjiri Malaysia, yang membuat orang Bumiputra menjadi serba salah. Signage ataupun signboard yang tidak memaparkan atau mempamerkan tulisan Cina. Okey, sudah. Masa sudah tamat. Yang Berhormat Kampar. Ya, terima kasih Speaker. Ada dua standing order 36 dan 3612 sangkaan jahat. Tadi masih Tanah buat satu sangkaan jahat terhadap Menteri, bahawa Menteri mengatakan Menteri membakar sentimen perkaman. Itu tak betul. Yang bakar sentimen perkaman itu masih Tanah. Yang kedua, tadi masih Tanah katakan ini kita ambil penguatkuasaan atas papan tanah, itu adalah betul. Tapi saya nak tanya, bahawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak nafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Itu nama khas lah. Tak kerti bahasa Melayu lah. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya rasa apa yang dibangkitkan oleh Masjid Tanah, nanti Yang Berhormat Timbalan Menteri akan jawab. Dan yang lain sila duduk. 72 Yang Berhormat. Menjadi tabiat dan budaya Kampar ini mengganggu mana-mana di antara kami sini berbahas dengan menggunakan peraturan mesyuarat. Cukup, semua cukup. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya sudah kata apa yang dibangkitkan oleh Masjid Tanah boleh dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri nanti. Okey. Dan saya menjemput Yang Berhormat Payah Besar untuk berbahas. Bolehkah saya katakan DAP tidak mengiktiraf bahasa Melayu? Yang Berhormat Pendang. Jangan buat sangkaan jahat. Jangan buat apa-apa sangkaan jahat. Saya tak pernah cakap kita tak iktiraf. Tarik balik. Sila tarik balik. Saya kata DAP, dia tak kata Kampar. Jangan main-main. DAP boleh. Yang Berhormat Pendang. Yang Berhormat Pendang, boleh keluar sekejap? Jangan kacau Dewan. Begitulah tradisi yang terjadi di Parlemen Malaysia sekarang. Terkadang terlalu bercanda, terkadang terlalu murka. Sehingga sulit untuk mencapai suatu kesepakatan yang pasti. Membuat masalah terus berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan. Semua pihak memegang egonya masing-masing. Sementara jika masalah tersebut berlarut-larut, yang dirugikan adalah Bumiputra Malaysia itu sendiri. Menurut pandangan logis, Malaysia sudah melakukan kesalahan besar dengan memasukkan etnis asing di tubuh parlemennya. Membuat kepentingan bangsa Bumiputra semakin tergerus setiap waktunya. Hal ini dikarenakan warga asing yang semakin memiliki power di tanah Malaysia. Dengan power tersebut, ditambah keanggotaan parlemen di dalamnya, maka Bumiputra tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan hanya bersuara, dan sangat diragukan untuk didengarkan. Oke, teman-teman, seperti itulah videonya. Kalau dari kesimpulannya, teman-teman bisa simpulkan sendiri setelah nonton video tersebut. Intinya, di video itu adalah perbedaan pendapat satu sama lain, dan itu wajar, terutama ini di parlemen di Malaysia sendiri. Jadi memang suatu keputusan itu memang harus dimusyawarahkan dengan baik agar hasilnya juga punya kebaikan buat masyarakat di sana. So thank you buat teman-teman yang nonton. Kalau misalnya ada komentar, silahkan tinggal komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk bisa mendapatkan video terbaru selanjutnya. So thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.